Saya kena mute pula suara ni. Kakak mute lah. Kakak mute tak dengar. Okey, boleh? Ha, start sekarang. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Farah Akila. Okey, hari ini saya akan mempenguruskan majlis untuk kita punya meeting Zoom meeting yang keempat untuk tahun 2022. So hari ini kita akan ada 3 sesi untuk perkongsian produk, perkembangan 2001 dan plan 2021 dan plan 2022. Dan kalau kita sempat kita akan pergi ke sesi ketiga iaitu persediaan sebelum memulakan session. Okay, tu je. So sebelum kita start, kita mulakan dengan umum kita Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan izinnya kita dapat berkumpul malam ni untuk Zoom meeting keempat. So pihak majlis boleh jemput pihak majlis menjemput kita punya Speaker. Yang speaker pertama iaitu Special VM Nur Yuliani untuk topik set perut dan pollen. Dipersilakan. Okey, terima kasih MC. Sebelum tu nak ucapkan tahniah daripada 2 minggu yang lepas kot rasanya nak ucapkan tahniah kepada Amir. Sebabnya Aunty Yuli rasa macam tak sangka lah Amir dulu yang masa berkenalan tahun 2012 tu kan. Masa tu umur dia berapa Kak Ina? 10 tahun yang lalu Yalah. Dia dah jadi salah seorang daripada speaker. So hari ni pula Akila pun dah jadi MC. Jadi Aunty Yuli dah terasa semakin semakin aunty dah ni. So apa-apa pun tahniah lah to both of you sebab dia dah berani ambil cabaran di usia yang sangat muda yang Aunty Yuli tercabar ni sebab dulu-dulu Aunty Yuli sendiri pun tak berani nak ke depan macam tu. Okey, apa pun terima kasih banyak-banyak kepada yang join meeting pada malam ni. So topiknya ialah kita berbalik kepada topik yang akan di-share tentang set perut dan juga pollen. Okey, sekejap nak share screen. Okey, ada nampak tak? Dah nampak kot Okey. Nampak. Okey, topik pada malam ni seperti yang dirancang akan share tentang set perut yang melibatkan lactoberry, fiber, soya dan juga kita punya makanan yang komplit iaitu pollen. Okay. Sebelum tu, sebab kita pun nak share tentang set perut kan, jadi dia akan melibatkan saluran gastro-usus. Saluran gastro-usus tu dia bermula daripada kita punya mulut sampailah kita punya perut. Okay. Ini adalah sedikit fakta tentang usus kita. Yang pertama, usus ialah otak kedua manusia. Okay? Sebab apa kita tengok rupa bentuk dia pun macam otak. Otak kita rupa otak lah. Tapi usus kita pun rupa macam otak juga. Usus ni lah yang akan menentukan kita punya feeling. Tapi otak kita akan menentukan macam mana cara kita berfikir. So kalau feeling tu dia melibatkan emosi. Jadi apa-apa saja yang melibatkan emosi banyak ditentukan oleh kita punya kesihatan usus. Secara fizikal,
usus kita berfungsi untuk mencerna dan menyerap makanan. Jadi ini sangat-sangat penting sebab kalau kita makan makanan yang berkhasiat sekalipun, kita berbelanja untuk makan makanan yang berkhasiat, tapi kalau usus kita tidak mempunyai fungsi yang optimum menyebabkan fungsi mencerna dan menyerap makanan itu susah untuk berlaku. Akhirnya usaha kita tu jadi macam sia-sia, jadi macam membazir. Makan sekadar makan tapi tidak memberi manfaat kepada tubuh badan. Fakta yang ketiga, 70% daripada kita punya sistem imun berada di saluran yang saya sebutkan tadi, yang dipanggil saluran gastro-usus. Ada orang sebenarnya dia kata dia tak pernah dengar pun gastro-usus tu. Jadi dekat Selangor ni lah saya pun baru dengar gastro-usus sebab selalunya dengar usus-usus saja. Tapi sebenarnya kita ada satu saluran yang bermula daripada mulut sampai kita punya salur makanan kita sampai ke perut, sampai ke usus kecil, usus besar, sampai ke dubur. Itulah saluran yang menjadi benteng nombor 1 dekat dalam tubuh badan kita yang akan menentukan sama ada kita ni akan jadi seorang manusia yang sihat ataupun manusia yang sakit. Yang keempat, ini adalah satu fakta juga di mana panjang usus manusia setara dengan ketinggian bangunan 3 tingkat. Jadi kalau kita kata nak jaga kesihatan usus, kita kena fikirkan yang bukan satu tugas yang mudah. That's why kita kena berusaha dengan bersungguh-sungguh dan jangan putus asa. Sebab usus ni sangat panjang. Jadi tugas ni pun sangat berat untuk menjaga kesihatannya. Dan selain daripada tu, usus kita juga mempunyai bukaan yang seluas 2 court badminton. 2 court badminton pula. 2 court tenis. Badminton kecil sangat. 2 court tenis Okey. Keluasan bukaan ni kan. Okey, fakta yang kelima. Okey. Kita ni sepatutnya usus kita dia punya umur tu dia kena sama dengan umur fizikal kita. Tapi kebanyakan daripada kita mempunyai usus yang umurnya lebih tua daripada umur fizikal. So dari situlah penuaan usus tu akan mula berlaku. Sebab tu sangat penting kita jaga kesihatan saluran gastro-usus kita tu supaya kesihatan kita ni dapat dikekalkan ataupun kita dapat jaga sampai ke tahap yang optimum. Okey, selain daripada tu, fakta yang keenam, kita punya saluran usus dihuni oleh ratusan trilion bakteria baik. So dia akan meliputi bakteria baik, dihuni oleh ratusan trilion bakteria yang melibatkan bakteria baik, jahat dan juga neutral. So dekat sini kita boleh nampak yang kalau kita nak sihat, sebenarnya kita perlu ada ekosistem yang seimbang. Ekosistem yang seimbang ni maknanya bukan kita nak kena kosong bakteria jahat. Dia ada juga untuk memenuhi ekosistem tu. Cumanya dia tidak boleh sebanyak bakteria yang baik. Dan juga bakteria yang dinamakan neutral ni tadi, dia sebenarnya dia macam atas pagar lah. Dia ikut siapa yang memenangi dalam perangan dekat dalam badan kita tu, dia akan ikut siapa yang menang. So kalau bakteria baik yang menang, dia akan ikut bakteria baik lah. Tapi kalau bakteria jahat yang menang, maka dia akan ikut bakteria jahat tu. So kalau kita nak sihat, kita kena pastikan bakteria baik kita tu dia mencapai peratus populasi yang sepatutnya. Kalau tak silap saya, 85% daripada saluran usus kita tu mesti dihuni oleh bakteria baik. Kalau sebaliknya, maka sakitlah kita. Okey? Okey. Tadi saya ada sebut. Dekat tepi tu ada gambar. Ini memang menjadi idaman semua semua kita lah, gambar usus ni kan. Menjadi idaman setiap manusia untuk kekal sihat. So kalaulah kita boleh usahakan dapat usus yang begini, alangkah bahagianya. Sebab apa? Sebab usus akan menentukan kita punya perasaan kan. Usus akan menentukan kita punya
kesihatan, kita punya hormon, kita punya keseluruhannya tu dalam badan kita banyak disumbangkan oleh kesihatan usus. Okey, penuaan manusia bermula daripada saluran usus. Tadi pun saya dah sebutkan dekat awal-awal sharing tadi. Maknanya kalau kita nak elakkan diri kita daripada menjadi tua sebelum usia, kita kena ambil berat. Ambil berat kesihatan usus kita tu sendiri. Okey, kat sini kita boleh nampak bagaimana rupa bentuk usus yang bersih, usus yang sihat. Ini kita boleh nampak usus yang sihat macam inilah rupa bentuk dia. Tidak ada gelembung-gelembung, tidak ada terbenjol, tidak ada terkeluar ataupun terputus. Tak ada macam mana nak kata macam kerengga ke macam tu kan. Nampak elok, cantik saja. So bila najis tu nak keluar pun dia akan dalam keadaan yang mudah sebab jalan keluar dia tu, rupa bentuk usus tu tak ada orang kata sempit ke kan. Okey, betul kan kita tengok usus yang tidak healthy, yang dia tak sihat, macam ni lah rupa bentuk dia. Saya pun tak tahulah macam mana rupa usus saya, tapi kita semua berusaha untuk membaiki, memulihkan keadaan usus kita. Dan sekarang sebab kita kat dalam Syangho ni kita dah tahu kan macam mana caranya. Cuma kita nak kena study je balik semula dan ulang kaji bersama-sama. Macam apa yang kita buat pada malam. So, yang mana satukah bentuk usus kita? Tak tahu. Apa yang biasanya kita akan tahu kita Ini line tak bagus lah. Line tak bagus Bang, line tak bagus ni. Boleh dengar tak Kak Ina? Ina dengar macam bunyi. Boleh dengar, cuma kadang-kadang tu bunyi macam robot. Macam robot Ni sekarang dengar? Ni sekarang clear. Okey. Cuba kita tengok macam mana Okey. So ini adalah immune system kita. Okey, kita tengok dia bermula ada tonsil, ada adenoids kat sini, ada namanya thymus, ada spleen. Peyer's patch ni dia ialah macam kelenjar yang ada kat kita punya kejap mana pergi dia punya ni mouse. Dekat kita punya intestine, usus kecil. Tu kita punya bone marrow pun ialah immune system. Maknanya kita punya sumsum tulang. Appendix pun immune system kita dan juga kelenjar nodus limpa. Kita panggil lymph nodes. Okay, ini ialah antara immune system yang ada dekat dalam tubuh badan kita. Sebenarnya termasuk juga dengan kita punya kulit. Tapi itu di luar badan. Okey tak Kak Ina, ada tak? Ada ni ke macam sangkut lagi? Bagus. Okey Okey, sekarang kita masuk kepada topik. Belum lagi. Ini adalah keperluan asas untuk mendapat saluran gastro-usus yang sihat. 5 perkara asas yang mesti dicukupkan. Selalu dalam kelas kita berulang-ulang kali Kak Ina akan terangkan kepada kita 5 perkara asas yang mesti dicukupkan untuk mendapat saluran gastro-usus yang sihat. Nombor 1, keluar terus pula. Nombor 1, air. Okay, air mesti cukup. Yang kedua, mesti cukup enzim. Yang ketiga, cukup probiotik. Yang keempat, prebiotik. Dan yang kelima, protein. Kelima-lima ni mesti dicukupkan, barulah kita boleh mencapai matlamat mendapat saluran gastro-usus yang sihat. Okay. Sekarang kalau kita nak tahu apakah produk-produk Syangho yang dapat menepati ataupun kita kata fulfill kita punya keperluan badan tu. Kita tengok satu persatu. Produk penjagaan gastro-usus. Yang pertama sekali, 1, 2, 3, 4, 5. Inilah akan memenuhi keperluan badan kita, hasil yang kita bincangkan hari ini tentang saluran usus kita. Yang pertama,
daripada lactoberry itu sendiri sebagai sumber probiotik kepada badan kita. Dan ada juga prebiotik di dalamnya. Okay, maknanya dalam lacto bukan ada probiotik sekali tapi ada prebiotik yang dimasukkan sekali ke dalam lacto tu. Okey, produk kedua ialah fiber. Fiber tu ialah sejenis serat. Okey, so kalau cakap pasal serat, maknanya kita cakap pasal prebiotik, iaitu makanan kepada bakteria baik dalam badan. Yang ketiga, keperluan protein. So kita ada soya protein untuk mencukupkan sumber protein yang diperlukan oleh badan kita. Next, kita perlukan pollen. Okay, pollen tu maknanya sumbangan makanan yang komplit kepada tubuh badan. Dan akhir sekali, teh. Teh tu antara yang kita boleh gunakan melalui air yang kita minum. Okay, kalau kita tak nak minum air putih ataupun kita panggil plain water tu kan, okay, kita boleh gunakan teh lucun tu sebagai pengganti ataupun minuman harian kita yang sangat selamat diminum. Okey, ini adalah produk-produknya. Kalau yang baru join, dia baru nak tengok, inilah dia produk-produk yang dimaksudkan tadi. Kalau yang ahli lama semua memang dah sangat maklum dah, cakap je lactoberry dah tahu macam mana rupa lactoberry. Okey. Macam inilah rupa lactoberry, macam ni fiber, soya, pollen dan juga teh. Lactoberry harga member kita dah tahu. Harga dia ialah RM70 sekotak, ada 30 cc dekat dalam. Untuk fiber harganya ialah RM90 sekotak, ada 20 cc kat dalam. Soya RM65 member price, ada 30 cc. Pollen kita ada dua bentuk, satu granula, satu lagi kita ada bentuk kapsul. Okay, yang untuk granula ni harga dia RM125, ada 30 cc. Yang terakhir sekali teh lucun, ada 3 peluncang dengan harga RM45 harga ahli. Okay, start. So best tak? Best tak? Sebab kalau kita tengok semua keperluan kita tu di Shuangho pun ada. Mencukupkan keperluan kita. Tinggal kita makan je. Kan kita beli dan kita pakai. Okay. Kita tengok satu persatu keistimewaan ataupun kandungan yang ada pada setiap produk untuk set usus dan juga set perut tadi dan juga pollen. Kita pergi kepada lactoberry dulu ya. Okey. Nombor 1, ini sangat penting untuk pengambilan apa-apa juga suplemen ataupun makanan kesihatan, kita perlu pastikan ia selamat dimakan oleh semua orang. Tak mengira usia, tak mengira keadaan kesihatan dan penggunaannya mesti boleh diamalkan jangka masa panjang. So dia sangat berbeza dengan ubat-ubatan kan, sebab bila ubat kita makan bila sakit. Tapi bila kita dah tak sakit, kita sepatutnya tidak perlu kebergantungan. Sebab hujung-hujung tak selamat untuk kita, tak selamat untuk kita punya liver, untuk punya kidney kan. Tapi produk Shuangho memang menekankan tentang keselamatan selain daripada berkesan. Okay? So, lactoberry selamat dimakan. So, jangan risau. Makanlah dengan rasa senang hati. Okay. Yang kedua, bakteria baik dekat dalam lactoberry ni dia hidup. Hidup dan dia akan sampai ke kita punya usus. Dia lalu perut tu tadi, dia tak mati. Dia masih dalam keadaan hidup. Sebab dia jenis bakteria yang berkualiti tinggi, yang tahan asid perut, tahan hempedu, dia tahan disimpan walaupun lama. Okey, kalau saya difahamkan 2 tahun. Selain daripada tu, pernah juga saya macam saya dengar daripada mana tak ingatlah, tapi yang bakteria baik dalam lactoberry ni lah sejenis yang terlatih. Betul kan Kak Ina kan? Terlatih kan? Betul, yang train, yang kita train dia. So dia bijak lah kan? Ya. Gitu. Nampak tak? Kita bela dia, kita train dia, kita ambil yang tahan asid dan tahan suhu.
Dia kan macam menyamai suhu badan manusia. Betul? Lebih kurang macam itulah. Melebihi. Melebihi lagi. Betapa hebatnya, maknanya bila kita makan, kita pasti yang bakteria tu masih hidup. Bukan sampai kat tekak dia tergulit mati. Kan? Sebab tak tahan dengan suhu badan kita. So tu sangat penting bukan kita main tangkap muat, kita rasa oh yang mana lagi murah asalkan namanya probiotik je bolehlah kita makan. Kita kena go for quality sebenarnya. Bukan kita nak tengok harga. Kalau murah kita beli. Tapi kita tak tahu pun adakah betul-betul kita dapat probiotik yang hidup, yang masih hidup, yang boleh sampai ke usus tu tadi. Okay. Yang ketiganya, bakteria baik yang ada dalam lactoberry ni dia boleh membiak. Okay. Membiak dalam satu seceh lactoberry tu ada 2 bilion. So kalau dalam satu kotak sebab ada 30 seceh dia akan ada 60 bilion. Dan boleh membiak sehingga 20 kali ganda. Okay, ini adalah sedikit sebanyak fakta yang kita perlu tahu tentang lactoberry Xuanghou. Mesra pengguna, mudah dimakan dan dibawa. Yang ini semua orang mengakui sebab dulu sebab kalau saya baca ada 4 jenis probiotik di pasaran. Tapi Xuanghou punya probiotik ni dia adalah yang jenis keempat yang mana dia menepati ciri-ciri yang kita sebagai pengguna ni pun senang nak makan. Okay? Bukan dalam bentuk liquid, bukan dalam bentuk yang mungkin dia macam mana nak cerita tapi dia macam kita kan boleh letak dekat dalam handbag ke, kita boleh bawa ke mana-mana, kita tinggal makan, tak adalah kita nak kena simpan di dalam fridge ke freezer ke macam tu kan. So untuk kita sebagai pengguna, bila kita nak beli sesuatu produk pun, kita biasanya nak yang kita kata user friendly kan. So Xuanghou punya lactoberry bukan saja dia berkualiti tapi dia user friendly. Jadi memudahkan kita nak makan dengan rasa yang sedap pula tu. Rasanya tak ada siapa pun sampai hari ini yang dia akan menolak Xuanghou, lactoberry Xuanghou disebabkan katanya tak sedap. Betul kan? Okay. Yang kelima, menggunakan teknologi penyalutan berbilang lapisan. Menyamai suhu badan manusia yang tercanggih dan macam Kak Ina cakap tadi pun sebenarnya dia tahan suhu sampai 40 darjah Celsius. Kita kalau 40 darjah Celsius tu dah demam habis dah. Dah tergulik dah sebenarnya panas badan. Tapi dia masih lagi boleh tahan suhu setinggi itu. Okay, ini lagi satu yang special tentang lactoberry Xuanghou. Mengandungi 3 jenis berry yang terbukti sangat baik untuk mencegah ancaman kuman E. coli, contohnya sembelit, menghapuskan radikal bebas, anti penuaan semula jadi. 3 berry ni tadi yang saya masukkan kat sini ialah cranberry, raspberry, blueberry. Okay. Kita tahu kalau berry-berry ni semua memang tinggi antioksidan. So ini ada satu kelebihan, ada bonus pada kita pula. Dan selain itu lactoberry dia tinggi vitamin C juga dalam masa yang sama. So kita bukan saja dapat probiotik, prebiotik, kita juga dapat vitamin C bila makan lactoberry. Kita pergi kepada next. Nombor 7, mengandungi isomat sebagai prebiotik, iaitu isomat tu ialah pemanis. Pemanis dia bukan gula, rasanya manis tapi dia bukan gula dan dia sangat selamat untuk pesakit diabetes. Jadi pesakit diabetes tak perlu pun rasa was-was nak makan lactoberry ni. Jangan sesekali rasa bimbang sebab memang pun dah diberitahu yang isomat itu ialah sejenis sebenarnya fiber. Okay, fiber makanan kepada bakteria baik tu tadi dan dia juga sangat selamat dimakan oleh pesakit diabetes. Kalau pesakit diabetes tak makan lactoberry sebenarnya rugi. Sebab diabetes kan banyak kuman. Okay? So kalau kita nak mengatasi masalah banyak kuman ni, kita perlu makan lactoberry. Sebab kita nak meningkatkan immunity dalam masa yang sama. Okay? So siapakah yang perlu mengambil lactoberry? Setiap orang.
perlu menambahkan probiotik, malah perlu diambil setiap hari secara berterusan. Okay? Bilangan terendahnya sepatutnya kita kena capai sampai ratusan juta. Barulah dapat rasa keberkesanan. So kalau ada orang kata, boleh ke makan lactoberry banyak-banyak? Cuba kita bayangkan, kita makan kalau sekotak pun baru 60 bilion. Betul tak 60 bilion kan? Okey, 60 bilion. Okey? So kalau kita dalam badan kita sepatutnya nak kena capai ratusan trilion. Jadi kalau kita makan 60 bilion pun masih jauh lagi lah untuk capai trilion tu. Jangan risau, sebaliknya kita tambahkan bakteria baik sebab sampai satu masa pun bakteria baik tu dia akan mati juga. So kita punya keperluan tu mesti tambah hari-hari. Okay, siapakah orang yang lagi perlu untuk makan probiotik, lagi perlu makan dengan serius, okay? Antaranya ialah bayi ataupun orang dewasa yang mengalami cerit-berit ataupun sembelit. So dia maknanya dia ada masalah usus, dia kena makan probiotik. Kanak-kanak yang memilih makanan, sepatutnya kanak-kanak ataupun orang dewasa kalau nampak makanan, dia mesti berselera. Kalau dia tak berselera, maknanya mesti dia ada masalah pada usus tu. Sebab itulah dia nampak makanan dia macam orang tak ada perasaan. Kan kita dah cakap tadi, kesihatan usus tu akan menentukan perasaan kita macam mana. So bila kita tak ada appetite tu mesti something wrong lah dengan badan kita. That's why kita tengok orang-orang yang sakit pun biasanya dia tak ada selera makan. Kenapa dia sakit? Sebab usus dia pun problem. Sebab tu dia tak selera, nampak makanan tu tak akan menimbulkan rasa ingin nak makan. Okay? Orang yang mudah menghadapi masalah mulut berbau pun perlu makan probiotik. Lagi-lagi mereka yang suka makan makanan berlemak dan berkalori tinggi tapi pulaknya rendah serat. So macam kadang-kadang kan kita teringin nak makan makanan yang mungkin notice sikit lah kan. Bila kita buat macam tu sepatutnya kita tahulah kita perlu ambil lactoberry tu at least supaya badan kita tu tak terbeban dengan makanan-makanan yang kita masukkan sebab teringin tadi. Okey, orang yang ambil antibiotik untuk jangka masa panjang pun sangat perlu sebab kita tahu antibiotik dia tu anti kepada bakteria baik juga. Walaupun dia memusnahkan bakteria jahat, bakteria baik sekalipun dia akan bunuh juga. So kita perlu tambah bakteria baik dekat dalam badan. Next is orang tua, of course. Sebab orang tua, sebab umur pun dah berusia, maka usus dia pun sepatutnya dah melalui penuaan. Sebab kita perlu makan, especially yang dah berusia ni tadi. Tapi bukan maknanya dah berusia baru makan. Sebelum tu lagi kita kena cegah penuaan usus tu daripada berlaku. Okey. Produk yang seterusnya ialah Jiahu Fiber. Kita tengok mana cerita pasal Jiahu Fiber ni. Nombor 1 dia mesti selamat. Ini kategori pertama yang kejap ya, terhilang pula. Selamat untuk semua usia, penggunaan jangka masa panjang pun selamat. Ini kategori nombor 1 yang kita kena tengok. Okay? Dan dia fiber Shuanghu memenuhi kriteria ini. Yang kedua, mengandungi serat larut air dan tak larut air serta ada lingzi juga dekat dalam. Ketiga, fiber Shuanghu diperkaya dengan maltodextrin yang sukar untuk dihadam. Okey, maltodextrin ni kadang-kadang orang dia macam ada salah faham. Okey, bila cakap maltodextrin je dia akan rasa macam tak baik. Tapi sebenarnya itu adalah satu istilah umum yang digunakan kepada serat yang ada dekat dalam fiber Shuanghu, dan dalam masa yang sama ia adalah sejenis yang berkualiti tinggi. Jadi kita yang kena betulkan kefahaman kita dalam minda ni. Asal dengar maltodextrin kita rasa itu buruk, sedangkan itu adalah satu istilah umum dan ada grade-grade-nya. Okay, kalau grade-nya baik maka tak ada masalah pun sebab ia adalah satu fiber
yang diperlukan untuk usus kita supaya menjadi sihat. Dan sebab itulah Xuanghou punya fiber dia mendapat perakuan yang dinamakan GRAS, G-R-A-S. Betul kalau saya sebut GRAS ni sebab dia spell macam tu kan, GRAS, dapat perakuan tu ataupun accreditation tu daripada FDA dan juga dapat pengiktirafan daripada kerajaan Jepun sebagai FOSHU, F-O-S-H-U, iaitu bahan makanan untuk kegunaan penjagaan kesihatan khas. Kalaulah maltodextrin dalam fiber tu tadi adalah sejenis yang orang kata low grade, mesti takkan dapat perakuan yang macam tu. Kita boleh tengok kan siapa yang bagi accreditation tu. Dan juga dapat saya ada baca dapat juga daripada JHFA tu. So sama juga macam Lingzi. Kalau Lingzi boleh dapat accreditation sebegitu hebat, fiber kita pun sama. So jangan takut untuk makan fiber Xuanghou hanya kerana salah faham kita yang nampak maltodextrin tu tadi. Betul tak Karina? Kan? Betul. Okay. So kalau ada yang rasa macam ragu-ragu, okay, hari ni saya bagi pencerahan ni lah. Okay, selain daripada tu, fiber sama juga macam lactoberry, mesra pengguna, dia mudah dimakan dan juga dibawa. Senang je, kita just masuk dalam shaker, kita tuang dan kita minum dengan rasa senang hati. Tak ada masalah, okay? Sekejap, tak keluar. Okey, yang kelima, fiber Xuanghou dapat mengawal berat badan. Yes, sebab itulah kita dicadangkan kalau kita punya badan, kita rasa kita tak happy lah dengan berat badan kita kan. Kita makan fiber dan juga soya, nanti saya cerita pasal soya, sebelum kita makan makanan berat kita. Dalam setengah jam sebelum tu kita makan tu dulu. Okay, dan daripada situ kita dah dapat betul-betul nutrisi yang diperlukan oleh usus. Tapi kalau kita nak gain weight, kita mungkin kurus, kita perlu naikkan berat badan, kita makan dulu baru kita ambil fiber dan juga soya tu tadi. Okay, itu adalah tips yang saya ada baca lah dekat dalam Xuanghou magazine. Okay. Mengawal berat badan. Next, of course lah, fiber dia memang akan menyihatkan usus, dia akan menggalakkan peristalsis, iaitu menggalakkan pergerakan usus. Jadi siapa-siapa yang ada masalah sembelit, fiber ialah penyelesaian kepada masalah sembelit kita tu. Kita akan dapat buang air besar yang sangat puas dan berkualiti bila kita makan fiber. Siapa tak makan mungkin dia masih lagi tertanya-tanya. Betul ke? Betul ke akan rasa best? Saya yang dah makan, saya kata memang betul. Pagi-pagi bila kita membuang tu, kita memang rasa lain daripada tak ambil fiber. Kita rasa pembuangan tu lancar dan kita tak perlu berlama-lama dalam toilet pun, kita rasa puas tau. Kita rasa memang semua keluar. Gitu. Best kan? Okay. Next is. Tak keluar lagi abang. Jadi dia agak lambat sikit lah nak keluar dia punya point dia ni. Okey, menurunkan lemak dan kolesterol dalam darah, ini satu berita gembira kepada mereka yang ada masalah lemak, trigliserida, okey, dan juga kolesterol dalam darah. Salah satu cara yang didapati dia sepatutnya berkesan ialah dengan mengamalkan fiber. So jangan tinggalkan. Termasuk juga orang yang ada masalah diabetes sangat memerlukan fiber dalam intake seharian. Okay? Jadi kalau kita dah ada fiber Xuanghou yang sangat istimewa macam ni, kenapa kita tak nak minum? Sepatutnya kita kena minum kan, at least satu paket sehari, ataupun kita boleh makan 3 paket, ataupun kalau keperluan kita tu kita perlukan lebih lagi, kita boleh dan selamat untuk makan. Sebab kita tengok tadi JHFA pun memberi pensijilan kepada fiber Xuanghou. So janganlah rasa risau sebab dia dikategorikan sebagai makanan kesihatan. Untuk sihat perlu makan.
bukan sebagai suplemen pun sebenarnya. Kalau kita tengok sebab kita tengok sehari-hari yang kita makan pun tak cukup serat. Kalau kita makan makan sayur-sayur pun difahamkan kita perlu berpuluh kg untuk mencukupkan keperluan serat kita. Tapi kalau kita makan fiber tu dapat memberi serat yang berkualiti kepada kita punya badan. So apa lagi? Makan je lah, minum je lah fiber, okay? Fiber syahur. Yang poin terakhir, dia dapat memperlahankan peningkatan gula darah. Inilah yang saya sebut tadi, bagus untuk pesakit-pesakit diabetes dan jangan risau untuk minum fiber. Sangat selamat untuk diminum untuk pesakit-pesakit ada masalah kencing manis. Okey, mengurangkan risiko menghidap kanser kolon. Ini dah semestinya, itu adalah salah satu ikhtiar kita. Kalau kita belum sakit, itu ikhtiar pencegahan. Kalau kita dah sakit, dia boleh jadikan sebagai kita punya ikhtiar untuk mengatasi masalah ataupun penyakit kita, macam contohnya kanser kolon tu tadi. Kalau tak makan ataupun tak minum fiber adalah satu kerugian. Siapa yang perlu makan jauh fiber? Semestinya semua orang. Dia lambat sangat. Sorry dia lambat sikit lah dia punya ni. So ada gangguan sikit Tapi boleh nampak kan? Okey, semua orang perlukan fiber, terutama mereka yang mengalami masalah sembelit. Okey, diabetes, masalah tinggi kolesterol dan lemak dalam darah, serta mereka yang mempunyai masalah berat badan ataupun ini adalah orang-orang yang perlu makan fiber. Okey, kita beralih kepada produk yang seterusnya. Soya protein. Okey, apakah kandungan yang terdapat dalam kita punya soya? Pertama, ada protein kacang soya terasing. Apa dia? Ialah sejenis protein tumbuhan yang terbaik dalam kategori tumbuhan. Protein kan dia ada dua, protein haiwan dengan protein tumbuhan. So, kalau nak dibandingkan haiwan dengan tumbuhan, tumbuhan itu sebenarnya lebih baik protein dia daripada haiwan, sebab haiwan dia adalah isu-isu dia seperti dia ada tinggi kolesterol, ada kolesterol, ada lemak dan sebagainya kan. Susah untuk dihadam, okey? Hormon. Hormon-hormon daripada haiwan tu sendiri kan. Jadi kita pilih di Syahur ni kita pilih semua protein kita terdiri daripada soya. Sebab apa? Soya ni dia mempunyai kadar penghadaman dia setinggi 95% dan paling mudah diserap oleh badan. So kita nak makan sesuatu, kita nak dia dapat diserap oleh badan kan. Kita tak nak dia jadi satu benda yang sia-sia. That's why pemilihan soya sebagai sumber protein itu adalah sebenarnya satu tindakan yang bagus. Okey, selain daripada tu, protein kacang soya terasing ni dia dapat membantu kita untuk menurunkan kolesterol dan juga mencegah barah. So siapa yang kata boleh ke makan soya ni, boleh ke minum soya, tak jadi masalah ke? Kalau sebenarnya fakta mengatakan dia dapat mencegah barah sebab kita tahu yang protein tu diperlukan oleh tubuh badan kita dan tanpa protein, sel-sel tak dapat dihasilkan. Kalau kita tadi rasa protein akan menyebabkan mendatangkan penyakit seperti barah, sebenarnya itu adalah satu kefahaman yang kurang masak kita panggil yang tak kuat lah, okey, tak kuat. Okey, next is soya kaya dengan isoflavones, iaitu sebatian seperti hormon, okey, nampak macam hormon yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan, dipanggil isoflavones. Apa fungsi isoflavones tu? Dia dapat mengawal pertumbuhan sel-sel tumor. Itu sebab kita kata tadi, macam mana kita boleh kata soya tu boleh mengaktifkan kita punya hormon dan kita rasa dia akan mendatangkan barah, sedangkan sebenarnya
cerita sebenarnya ialah hormon daripada soya tu tadi, okey, yang nama isoflavone tu tadi, dia yang makin dapat mengawal pertumbuhan sel-sel tumor yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon. Kalau hormon kita tak seimbang, sebenarnya kita lebih akan dapat kanser. So mana yang kita perlu titik beratkan? Adakah kita perlu fikirkan pasal isu soya yang mungkin sebenarnya separuh masak tu, ataupun kita perlu fikirkan apa yang sebenarnya patut kita bantu tubuh badan kita? So mungkin kesalahfahaman di situ pun kita perlu perbetulkan. Okey? Yang kedua, soya. Dalam soya ada satu kandungan yang dipanggil lecithin. Ia adalah satu kandungan yang penting dalam sel. Lecithin ni berfungsi untuk membersihkan salur darah kita, menguraikan lemak yang tertimbun. So sangat penting lecithin tu kita ambil. Okay? Sebab kita tak nak berlaku timbunan lemak dekat dalam salur darah. Dan sangat-sangat selalu kita ditekankan soya akan bantu bersihkan salur darah. Mudahnya macam tu. Okay? Selain daripada tu, lecithin dia akan mengurangkan gumpalan darah dalam arteri, salur darah kita tu, dan mengurangkan tekanan darah tinggi. Inilah bila salur darah kita bersih, so susahlah nak dapat tekanan darah tinggi, susahlah nak dapat masalah jantung. Dan dalam masa yang sama sebenarnya, soya dapat mempergiatkan, lecithin ni tadi, dia dapat mempergiatkan keaktifan sel-sel cerebrum yang ada di otak besar dan mengelakkan daripada menjadi nyanyuk. So ni sangat penting sebabnya kalau bila berlaku penuaan, kita juga cenderung akan menjadi nyanyuk. Jadi kalau kita nak mengelakkan daripada cepat nyanyuk tu, dari sekarang lagi kita lakukan pencegahan. Soya sangat sesuai dimakan oleh wanita hamil, boleh membantu perkembangan minda bayi. Jadi yang namanya tengah pregnant ke, okey, elok sangat untuk makan ataupun minum soya ni sebagai protein yang bagus untuk tubuh badan kita. Kandungan yang ketiga ialah enzim betik dan enzim nenas. Okey, kedua-dua enzim ni sangat bagus untuk pencernaan, dapat menguraikan protein yang bermolekul besar menjadi molekul kecil. Kalau kita tak ambil soya pun, kita selalu dicadangkan macam kalau lepas makan daging ke kan, daging lembu ke apa, kita dicadangkan untuk ambil betik dan ambil nenas. Tapi kalau kita tak dapat jumpa betik, kononan kan, tak dapat jumpa betik ataupun nenas, kita boleh gunakan soya ni sebagai satu ikhtiar kita supaya penghadaman kita bila makan protein yang tadi yang susah untuk dihadam tu, dia akan jadi lebih mudah. Okey, dan dapat diserap, dicerna dan diserap oleh badan dengan bagus dan berkesan. Okey, siapakah yang perlu makan soya ataupun minum soya? Semua orang. Nampak tak? Ketiga-tiga produk ni pun mengatakan semua orang. Maknanya ini adalah produk yang menjadi keperluan. Dia bukan menjadi pilihan sebenarnya. Perlu diambil oleh semua orang. Siapakah semua orang itu? Kanak-kanak, remaja, dewasa, warga emas, wanita yang menyusukan bayi perlu untuk ambil protein untuk membanyakkan lagi air susu dia. Okay. Pesakit yang telah menjalani pembedahan sebab nak cepat pulihkan, nak cepatkan pemulihan sebab luka daripada operation. Orang yang makan sayur, pengamal vegetarian, mereka yang mengalami pendarahan, anemia yang tak cukup hemoglobin tu untuk menghasilkan darah, dia perlukan protein yang cukup. Orang yang panjang sangat okey. Ni nanti boleh baca Okey, saya masuk kepada Yungkian Polen. Fakta tentang polen. Makanan berkhasiat paling sempurna, lebih 200 jenis khasiat yang bersifat asli dan aktif, mudah diserap oleh sel. Ini adalah fakta tentang polen Kaya dengan protein, saya cepatkan sikit Kaya dengan protein, kebanyakannya wujud dalam bentuk asid amino bebas, maksudnya dia mudah diserap dan mengurangkan beban badan. Yang ketiga,
Yungken pollen ataupun pollen dia mengandungi 16 jenis vitamin, 16 jenis mineral, lebih 94 jenis enzim dan koenzim, 21 jenis asid amino, 28 jenis asid nukleik, karbohidrat dan kandungan lain. Sebab tu dia dipanggil completed food. Dia ialah makanan yang sangat sempurna yang digandingkan bersama dengan gizi dan tinggi nutrisi. Tinggi nutrisi. Okey. Kandungan bunga 10 kali ganda lebih daripada madu ratu lebah. Ini kita panggil dia sebagai suplemen lah. Okay. Sama ada kita lelaki ataupun perempuan, dia memang bagus untuk kedua-dua jantina ni, untuk kecergasan, keseimbangan hormon, okay. Kesihatan jantung, kulit, bagus untuk saraf, berkesan untuk pesakit anemia. So saya sangat menggalakkan mereka yang ada masalah kurang HB dia rendah, dia perlu sangat makan pollen. Okay. Saya share sikit di sini ciri-ciri Yungken pollen. Pollen Shanghou lah, refer to pollen Shanghou. Ia ialah dibuat daripada bunga lebah 100% semula jadi. Ada dalam dua bentuk, granula dan juga kapsul. Okay. Baunya wangi, bertekstur halus, rasanya pun sedap, lemak-lemak. Dibuat daripada baka bunga berkualiti tinggi yang dipetik dari Eropah dan lebih bermutu daripada produk bunga lain. Selain daripada itu, dia kaya dengan pelbagai khasiat dan Yungken pollen ni dia paling kaya dengan vitamin B kompleks. Apa fungsi dia? Menguatkan sistem saraf, sistem penghadaman, memperbaiki sistem hormon, memberi tenaga. Okey, kalau kita rasa kita nak dapat completed food, memang kita perlu makan pollen lah. Dia akan memberi kita tenaga. Lagi banyak kita makan, kita akan rasa lebih bertenaga dan pollen pun tidak ada had dosage, sama macam linzi juga. Dia turut menjaga kesihatan kulit dan jantung serta membantu melawan bakteria. So siapa yang perlu makan? Semua orang. Okay, tak ada orang yang terkecuali. So, kesimpulannya, nak sihat, kembalikan fitrah badan kita, mulakan dengan buang toksik. Apa-apa pun kalau nak sihat, kena kembali kepada fitrah. Dan kita tahu, formula sihat kita mesti bermula dengan buang toksik. Toksik tu perlu keluar melalui 4 jalan keluar kita, iaitu melalui usus besar, melalui kencing, kulit dan juga paru. Yang ketiga, pastikan kita buang air besar, kencing dan kentut hari-hari. Ini kita punya kewajipan. Okey? Sehari kita mesti buang air besar 2 kali, kencing 4 hingga 6 kali, kentut 14 kali. Yang berkualiti, yang besar-besar, daripada tak kentut langsung tu, kalau busuk tu lebih baik lah kan, daripada kita tak kentut. Tapi sepatutnya kentut kita tidak berbau. Itulah petunjuk yang kita punya usus tu sihat. Sejahterakan saluran perut dan usus, barulah penyakit mudah dirawat. Ini kita perlu fahamkan betul-betul sebab tidak ada jalan pintas. Tak ada tiba-tiba dia akan jadi sihat. Dia mesti melalui satu proses yang real. Yang keenam, cukupkan nutrisi supaya badan bertenaga dan kerosakan dapat dibaik pulih. Ini ialah formula sihat yang kedua. Maknanya yang pertama tadi buang toksik, yang kedua mesti cukupkan nutrisi dan jawapannya kita akan mendapat kesihatan yang sebenar. Okey, inilah dia formula sihat. Okey, terima kasih. Cukup sharing saya pada malam ni, panjangnya 1 jam. Sorry, ambil masa orang lain. Okey. Apa Kak Ina? 1 jam okey. Okey. Payah speaker tak payah masuk. Apa-apa pun kalau kita tak faham root cause, susah untuk solvekan masalah kita. So kita apa-apa pun kita kena berbalik kepada jangan atasi surface saja. Kita kena perlu kepada akar umi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.